Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak ada orang ni. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi Masya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Alhamdulillah, yang saya hormati puan pengacara majlis, yang saya hormati itu puan isteri yang amat berhormat Menteri Besar Sadis Muhammad, isteri YB ahli-ahli parlimen, isteri YB adun-adun, isteri pegawai-pegawai khas Menteri Besar, dan seluruh ahli PIKAD, yakni Pertubuhan Isteri Wakil-Wakil Rakyat dan isteri pegawai khas Menteri Besar Kedah. Seterusnya muslimin, muslimin sikit dah. Yang dirahmati sekalian, alhamdulillah. Ada juga tak buat benih sikit-sikit, tak ikut pupus langsung. Tapi memang program ni program muslimat kan. Itu Ustaz Syamat. Tapi tak apalah, kita akan membicarakan perihal muslimat lah. Sebab program tu program muslimat, InsyaAllah. Yang ada tu muslimin tu ambil manfaat sikit-sikit, sampaikan kepada muslimat kita kat rumah tu, InsyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Tuan-tuan, hari ini kita nak bincang tentang ciri-ciri wanita syurga lah kot. Kan? Tak ada orang yang tak mau masuk syurga. Semua orang nak jadikan posisi dia tu dalam hidup dia, nak jadi ahli syurga. Saya orang lelaki-lelaki, tak habang lah memang orang lelaki pun. Saya nak masuk syurga. Dan berbagai jalan yang kena dilalui oleh orang lelaki-lelaki ni untuk masuk syurga. Orang perempuan paling mudah masuk syurga, tapi orang perempuan pula ramai dalam neraka. Orang perempuan paling mudah masuk syurga, tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Seorang pergi jumpa Nabi SAW. Dia mengadu kat Nabi, kata Rasulullah, orang lelaki keluar berjihad di jalan Allah, orang lelaki pergi ziarah jenazah, usung jenazah, buat macam-macam. Kami orang perempuan boleh buat apa? Orang perempuan taat kat Allah, taat kat Rasul sallallahu alaihi Muhammad, taat dekat suami sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad, jaga maruah, jaga kemaluan, jaga maruah maksudnya. 4 benda ni masuk syurga. Seronok jadi orang perempuan, senang masuk syurga. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, mari kita tengok beberapa amalan ataupun beberapa ciri yang boleh menyebabkan seorang perempuan tu masuk syurga Allah SWT. Yang pertama dia, tuan-tuan, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman kepada Allah. Jangan duk buat benda-benda yang syirik kepada Allah. Seorang isteri kepada sahabat Nabi SAW bernama Sa'ad. Dia balik rumah dia tengok isteri dia pakai tangkai. Dia kata, pasal apa pakai lagu ni? Dia kata, saya ni air mata duk keluar berapa lama tak berhenti-berhenti. Lepas tu dia kata, saya pergi jumpa dengan macam-macam orang, minta ubat tu, minta ubat ni, minta ubat tu, tak mau tak lepas.
Ada seorang ni dia kata pakai yang ni. Pakai tu terus saja berhenti air mata saya. Dia kata itulah kerja syaitan. Syaitan saja cucuk mata kamu sampai kamu syirik pada Allah. Bila kamu syirik pada Allah, dia angkat. Jaga elok-elok. Kita ni tuan-tuan duduk zaman multiracial. Kita duduk negeri yang berbilang bangsa, berbilang kaum. Hati-hati sama orang sambut raya dia, kita pun nak pergi sambut sekali. Zaman kita kecil-kecil dulu mana ada duk pakai Santa Claus semua. Itu yang ni. Zaman-zaman kita dulu pakai topi cepiang tu pun Tok Wan marah. Yang komeneh dia buat kita. Kita pakai topi tu. Komeneh. Tuan-tuan, Nabi SAW dulu, rambut Nabi SAW, Nabi pernah lepas rambut Nabi SAW tak sikat. Pasal tak mau sama macam orang-orang musyrik yang sikat rambut. Tutang rambut. Kita lah ni, agama orang kita nak pergi sambut. Ada Dr. Malar nama dia. Dia ada TikTok dia. Saya suka nak tengok juga. Dia celoteh Dr. Malar. Dia India. Dia kata, saya nak pesan dekat kawan-kawan saya, orang Islam, orang Melayu, dia kata. Lah ni jenis orang suka apa ni, buat kenduri kahwin, ada tema apa tu? Tema. Antara tema apa suka buat tema Bollywood lah ni. Mana ni? Menari mau cukup kan? Siap upah ni geng menari sama macam cerita Bollywood tu. Oh, cerita Hindustan tu. Dia kata apa? Tak apa nak pakai sari ke, nak pakai apa ke, pakai, tak ada masalah apa. Cuma satu saya nak pesan, jangan buh tang ni, tang dia tu. Tang tu agama. Tang baju tak apa lagi, dia budaya orang lepas semua. Tang dai ni tang tandil tu panggil. Apa panggil apa? Apa? Betul ya tu, saya kata tu betul ya tu. Kan main setuju saya kata apa. Ibu kat dia tu. Yang tu tak boleh, tu kata yang tu Hindu, yang tu agama. Anak-anak kita duk buat tuan-tuan. Subhanallah siman. Orang perempuan muslimat jaga akidah elok-elok, jangan duk buat benda-benda yang mensyirikkan pada Allah. Ni kunci paling awal sekali nak masuk syurga Allah. Man ata kahinan au sahiran au arrafan fasa'alhu fasaddaqu bima yaqulu faqad kafara unzilan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pi jumpa Tok Bomo, jumpa arrafan tukang telek, jumpa Allahumma salli Muhammad Tok dukun, jumpa atau kahin tukang sihir, arrafan sahiran, geng-geng tu lah buat sihir, tukang telek, Tok Bomo yang tak menggunakan jalan perubatan Islam yang betul ni. Fasalahu, minta tolong dengan dia. Minta tolong dengan dia. Kemudian fasaddaqu bima yaqulu, dia membenarkan pula perkataan tu. Maka Nabi kata faqad kafara unzilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama Islam. Baik-baik nak jaga elok. Jaga akidah kita tu elok. Nombor 1. Nombor 2, ciri nak jadi seorang muslimah yang baik, muslimah yang disebut sebagai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitulah bertakwa. Faham takwa ni macam mana? Sallallahu alaihi Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad, ittaqillah haitsuma kunta ittabi' saylahata hasanata tamhuha. Kata Nabi SAW, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, dan ikutilah kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan, yang kebaikan itu dapat menghapuskannya, dan bergaullah dengan orang dengan akhlak yang baik. Nombor 2, nak jadi wanita ahli syurga ni, apa yang Allah perintah buat, apa yang Allah larang tinggal, yang tu senang. Bunyi senang aja.
Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang pada kamu hendaklah kamu tinggal. Apa yang aku perintah pada kamu hendaklah kamu lakukan sedaya termampu oleh kamu. Kemudian dalam hidup kita biasa buat silap. Biasa buat silap. Bila kita buat ni faham ke tak faham cakap ni? Macam mengantuk semua ni. Makan tak makan lagi ni? Makan dah? Saya baru makan si lemak. Bukan si lemak, si apa tadi bagi saya ni. Tuan-tuan Saudara Muhammad. Ada dekat sini yang tak pernah buat dosa. Cakap tangan. Tuan Ustaz, saya ni semenjak saya duk ikut program dekat Seri Mentalo ni, alhamdulillah Ustaz tak ada dosa dah lah ni. Ada tak? Dosa berlambak kita ni tahu tak? Tadi dosa lah tadi dalam kereta ni. Dalam kereta tadi, siapa dalam kereta duduk mengata kat orang ni? Cuba angkat tangan. Orang tu nak mai tu, sempat mengumpat lagi. Turun kereta tengok, apa dia tu pakai aku tu. Tak tahu kan nak main mana. Ngumpat lagi sempat tu. Mana Ustaz Muhammad? Tuan-tuan, dosa banyak kita ni. Daripada kecil sampai besar ni buat dosa, duk himpun dosa je. Bila buat dosa, ada cara minta ampun. Imam Nawawi kata, Allah sebut dalam Quran, Allahumma salli ala Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ni 3 syarat kata Imam Nawawi. Nombor 1, berhenti pada buat maksiat. Nombor 2, azam tak mau buat lagi. Nombor 3, menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Orang boleh tuliskan main tu, syak tu. Duduk sembang dengan perempuan ni. Orang perempuan memang rajin mengaji. Bukan takat rajin mengaji, dia pun tulis. Orang lelaki dengan harap. Hebat pada Imam Syafi'i ni pak. Imam Syafi'i pernah satu hari main mengaji dengan Imam Malik. Dia terlupa bawa pen. Lupa bawa kertas tu, ambil yang lihat tulis. Tu Imam Syafi'i, lepas tu Imam Malik tanya, buat apa tu? Tulis. Tulis apa? Tulis. Takut lupa. Dia kata, cuba sebut balik apa saya sebut. Dia boleh cerita balik satu pun tak tahu kan. Tuan-tuan lagi hebat pada Imam Syafi'i tu. Tak buat apa terus. Tapi macam catat, orang perempuan memang rajin catat tunggu. Saya pergi mengajak mana pun orang perempuan bawa pen, bawa kertas tulis tu. Yang tak bawa pen tu dia rare sikit. Dia rare, spesies rare. Orang perempuan biasa macam catat. Walaupun bukan baca balik pun. Tu tulis tu baca tak tu? Tak ada. Dia tulis apa pun dia tak tahu dia tulis apa. Macam cacing kerawit. Tulis. Kan dia tengok pun. Tapi bagus. Menulis ni dia membantu untuk ingat cerita dia. Ni. Dan. Imam Nawawi kata apa? Ada apa? 3. Yang pertama, berhenti pada maksiat. Nombor 2, azam tak mau buat lagi. Nombor 3, menyesal. Antara 3 dia tahu yang mana paling payah kali. Berhenti, insya-Allah kot. Kita ada kawan-kawan baik, surrounding yang baik, insya-Allah kita boleh berhenti. Sebab tu penting lah kita nak berubah, kita lebih baik, kita perlu pada surrounding yang baik. Ni orang yang duduk sekeliling kita yang baik. Dia akan bantu kita untuk kita berubah. Nombor 2, azam tak buat lagi, insya-Allah. Nombor 3 ni paling payah, menyesal. Susah nak menyesal. Nak menyesal lagu mana? Benda sedap. Betul benda sedap? Maksiat ni benda seronok. Mengata ke orang seronok tak? Mengaku pun lah. Memang seronok mengata ke orang. Orang kata kita seronok tak? Mana seronok? Tengok tu. Bini tu imam tu. Sebab. Nak ni. Hantar dah. Dia kan. Pukul 5 pagi bangkit dah. Lepas tu. Semayang apa ni, tahajud. Lepas tu. Lepas tahajud baca Quran pula. Hang ni cerita apa ni? Mana syok cerita macam tu? Tak syok. Hantar dia buat tu pula hantar. Tu syok tu. Tuan-tuan, benda maksiat sedap sebab dia sesuai dengan nafsu. Kita dengan lelaki kita dulu jumpa dekat Pulau Pinang. Duduk memang dah saya elok start. Waktu tu pergi kerja Kelang kat Pulau Pinang. Lelaki kita orang elok start ni kan.
Tapi tak kenal. Waktu hari mula-mula pergi panskat dekat kilang tu, kad panskat kita jatuh. Bila jatuh, dia tolong nak pergi ambil. Dia ambil, puk, terantuk kepala. Cerita dia, drama. Dia pun kata, lepas tu berputiklah cinta. Bila putik cinta, tukar nombor telefon. Zaman tu handphone tak ada, pakai public phone. Bawa duit shilling banyak-banyak, bergayut tengah-tengah malam, 2, 3, 4 pagi. Lepas tu, masuk kerja pukul 3 petang. Soal ni, shift 2 pukul 3 petang. Pukul 12 pergi ambil dah. Bawa pergi makan dulu, naik motor RX, tunggu bawah flat. Lepas tu sekejap pergi kerja sama-sama. Sekejap balik pukul 11. Shift petang. Balik pukul 11, sebelum balik hantar pergi flat dia, singgah pergi makan dulu. Lepas tu pergi duduk lepak-lepak tepi pantai. Parking motor tepi pantai tu, duduk dua orang, duduk cerita masa depan. Ni, sambil pegang-pegang. Yalah, macam mana kita masa depan pun semua tu. Lah ni dah jadi bini dah jadi laki dah. Lepas tu lah ni dah pindah balik main Elok Start balik dah, pasal kilang tutup dah. Contoh ni kata Ustaz dia cerita macam betul-betul je. Saya buat cerita je ni. Saya buat cerita. Lepas tu satu hari, bawalah anak kita 3-4 ketul tu, pergi Pulau Pinang. Lalulah tepi pantai tempat kita parking motor RZ kita dulu ni. Faham ni? Bini kita pun cuik paha kita. Dia kata apa? Abang ingat tak tempat kita ni? Allah, cik sonok. Besar dah pokok ni, dulu kecil dah. Pokok ni lah jadi saksi cinta kita. Memanglah pokok tu jadi saksi kat akhirat nanti. Dia duk cuik-cuik paha laki dia tu. Tu cuik menyesal ke cuik seronok? Saya jawab mai. Seronok. Dia duk flashback tu. Flashback tu memori indah kan memori buruk? Indah. Padahal kahwin tak lagi sebelum tu? Tak, apa dia buat tu halal ke haram tu? Dosa ke baik tu? Dosa. Tu contoh. Banyak benda dalam hidup kita yang kita seronok dengan maksiat yang pernah kita buat. Betul tak? Jumpa kawan-kawan balik, mai hari raya lepak 3-4 orang. Weh, jom lah, mai kita pergi perkenal ni apa. Ni orang lelaki-lelaki, orang perempuan kat rumah buat ketupat. Mana ni? Jumpa balik kawan-kawan sekolah apa semua. Cerita apa? Hang ingat tak dulu kita buat apa? Hang ingat tak dulu kita ni apa? Duk cerita benda maksiat kita buat dulu. Dan kita seronok dengan maksiat apa kita buat dulu. Adakah itu tanda menyesal? Tak. Pasal apa? Pasal seronok benda yang sedap dengan hati, dia susah nak menyesal. Sebab tu benda paling payah sekali dalam tabat nasuhah ialah menyesal. Betul tak betul saya duk cerita ni? Cerita tu tak betul lah. Bukan cerita tu betul. Tapi jalan cerita tu betul. Banyak dalam hidup kita yang kita bergembira dengan maksiat apa yang kita pernah buat. Dan jadi macam nak capai taubat nasuhah? Sebab tu seorang ulama kata apa? Kalau mulut melafazkan istighfar dan hatinya masih terikat dengan kelazatan maksiat tersebut, ketahuilah dosanya masih belum diampunkan. Tapi dia buat guna Ustaz? Minta ampun lagi. Sampai satu hari dia jadi benci dengan maksiat tu. Ni kita ni lah ni, bukan main tudung lawa, labuh ni, masya-Allah. Tudung. Pakai jubah cantik lah ni, subhanallah. Stokin pakai tu. Bukan setakat stokin, stongan pun pakai lagi. Lah ni. Dulu, tudung rambut macam tu kat limau. Ni. Dia skirt tinggi ni. Asyik baik Ustaz tak jumpa saya dulu ya Ustaz. Rebah Ustaz kalau Ustaz jumpa saya lah. Tuan-tuan, ada tak gambar-gambar kita dalam kita bangga tunjuk ke orang? Kita bangga tunjuk gambar-gambar kita ke orang dulu. Dia cerita maksiat-maksiat apa pernah kita buat dulu kat orang. Kadang duk marah kat anak pun patut-patut. Dia selalu kata apa kat anak kita? Dia kata tak usah buat lagu ni. Tak usah buat lagu ni. Mak dulu lagi teruk pada hang. Cerita kat anak dia. Dia kata tak usah buat. Kata mak lagi teruk pada dia.
yang selalu kena lelaki kita. Marah-marah kat anak. Ayah ampun. Dia pun baru je tu. Anak dia bergaruk kepala. Dia nak suruh ikut kan, nak suruh tinggal, dia pening. Tuan-tuan, nombor 3, menyesal. Ini yang terkait dengan Allah. Besar lagu mana pun, Allah ampunkan dosa dia. Inna Allah Sallallahu sungguhnya Allah Allah mudah. Allah nak ampun dosa orang ni senang. Tapi kalau berkait dengan manusia, tambah lagi satu. Kalau terkait dengan maruah dia, kena pi minta maaf kan dia. Kalau terkait dengan harta dia, kena pi pulang balik kat dia. Payah tuan-tuan. Dengan Allah senang. Kan? Minta dosa besar kau minta ampun ya Allah, Allah ampun dosa kita mudah-mudahan. Cukup syarat dia Allah ampun. Tapi dengan orang payah betul tak ni? Dengan orang nak minta maaf susah tuan-tuan. Nak mengata ke orang, kenapa minta maaf dia? Telefon dia. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Siapa ni tiba-tiba tipu aku ni? Tak ada apalah, saja baru balik ni kuliah kat yang Seri Mentalun tadi ni. Apa tu? Taklah, hari tu ni kami duduk semak lah 3 orang. Cakap pasal hang pula dah. Hang kata apa pasal aku? Mampu. Cerita macam pasal. Payah tuan-tuan dengan orang ni. Saya selama saya duduk kuliah ni, saya duduk mengajar tuan-tuan. Saya start mengajar tahun 2009. Ingat? Saudara saya Muhammad. Seingat saya ada 4 orang pernah meminta maaf kat saya. 4 orang lebih kurang, 4 orang. 3 orang. Seorang tu telefon saya pagi-pagi. Habis kuliah subuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ni, kami ni, abang, sihat. Apa ni, baru habis kuliah subuh ni. Ustaz duduk mana ni? Baru saya pun habis kuliah subuh ni. Baru keluar masjid ni, kami duduk lepak-lepak kedai ni. Ni geng-geng masjid pun ada ni. Dia sebutlah nama seorang-seorang sebab saya kenal geng masjid tu. Itulah ni telefon ni pasal apa? Itulah telefon ni Ustaz ni pasal nak minta maaf Ustaz. Pasal tengah duduk sembang-sembang dia termengumpat Ustaz. Termengumpat Ustaz tu nak minta maaf Ustaz lah. Okey, minta maaf. Tu orang yang pertama. Orang kedua seorang makcik telefon saya. Pagi juga. Makcik, Ustaz pernah mai kan masjid ni kan? Pernah. Makcik, Ustaz ingat tak makcik ni? Yang mana satu saya tak ingat kan? Tak apalah makcik, Ustaz tak ingat lagi bagus. Dia kata, pasal apa ni? Ustaz, dia teriak. Ustaz ni makcik takutlah kalau makcik mati ni lagi Ustaz tak maafkan makcik. Pasal apa ni? Makcik ni duduk mengata ke Ustaz itu ni, dia pahamkan makcik lah pergi duduk sambung-sambung pula. Makcik minta maaf sungguh lah, makcik takutlah kalau makcik mati lagi Ustaz. Tak apa, saya maafkan. Betul Ustaz ni maaf. Betul. Nombor 2. Hari tu nombor 3. Habis kuliah ada seorang makcik mai. Hidup berdiri, terketak-ketak. Pasal apa makcik ni? Orang dia tunggu semua pekat pi, dah tinggal dia seorang-seorang. Ustaz, suara ketak. Saya ni, saya nak jumpa Ustaz ni, saya nak minta maaf Ustaz, maafkan saya tau. Pasal apa? Saya mengata kat Ustaz itu. Bukan saya nak mengata, tapi orang duk mengata kat Ustaz. Dia tulis dalam grup WhatsApp tu. Saya pula pergi komen sekali. Dia duk salah kau orang juga. Saya kata tak apa, saya maafkan, kita tak salah apa. Betul Ustaz ni? Betul. Takatlah 3 orang tu ya. Yang minta maaf sebab mengata. Tapi ada tak orang lain mengata? Ada. Ramai orang tak minta maaf. Kita pun orang mengata kat kita, pun dia pun tak minta maaf. Kita pun mengata kat orang, pun tak minta maaf. Kalau kita tak minta maaf, kita tak selesai ke akhirat kan? Pasal kita pernah mengata. Nabi kata apa? Orang yang berzina, orang yang mengumpat lagi besar dosa daripada berzina. Lagi besar daripada berzina. Para sahabat kata, macam mana Rasulullah? Berzina tu besar tuan-tuan. Ini tuan-tuan muslimat duduk kat depan saya ni. Tak ada kot buat benda-benda lagu tu. Tengok ni. Saya mengumpat ada tak? Baru tak sat je. Tak mahu mengaku pula. Faham ni? Ya aku Ustaz tu gemuk rupanya, taklah gemuk sangat. Contoh. Tu tak mengumpat, tu puji bagus, saya suka. Ni.
Oh, dia tengok dalam TV tu macam kembang-kembang. Malah skrin TV tu dia tarik tu. Tapi kembang kau ni, aduh, makan banyak. Dan Salih Muhammad mengumpat. Lalu para sahabat tanya, macam mana Rasulullah mengumpat tu lagi besar pada berzina? Berzina, kalau dia minta ampun pada Allah, besar macam mana pun, Allah akan ampun dosa dia. Tapi mengumpat, selagi orang yang diumpat tu tak maafkan dia, selagi tu dia duduk dalam dosa mengumpat. Susah tuan-tuan. Faham ni? Ni masalah kita orang perempuan. Masalah kita orang perempuan ni. Lepas tu ada seorang ulama dia sebut, dia kata, Salih Muhammad, pasal apa orang lelaki teriak dia tutup mata, orang perempuan teriak dia tutup mulut? Saya tak tahu, saya pun duduk terbaca, duduk fikir macam mana orang lelaki teriak tu. Gutulah kot. Ada lelaki kita teriak ke tu? Mana pernah teriak tu lelaki kita tu? Cengai nak mampu Orang lelaki teriak kan tunjuk kat orang. Ya gitu. Orang perempuan teriak. Lepas tu dia lak ayat batal. Kata ulama tu dia kata apa? Itu penzahiran tanda dekat mana dosa dia paling banyak keluar. Orang lelaki-lelaki dia dosa dia banyak tang mata. Pasal dia suka tengok bukan-bukan. Saya okey sikit lah. Aduh, subhanallah. Orang perempuan suka cakap pula bukan-bukan. Tuan-tuan tahu, dia buat kajian vocabulary, perkataan bukan. Jumlah perkataan yang keluar pada seorang. Orang lelaki dia 8 ke 9 ribu ya sehari. Tu peruntukan dia. Peruntukan untuk orang perempuan tuan-tuan, dia 38 ke 40 ribu patah perkataan sehari. Oh, banyak orang gap tu. Tu betul lelaki kita bila balik kerja dia mesyuarat. Dia balik rumah dia tak mau cakap dah dia. Nak makan apa? Dia punya pun. Apa nak makan apa? Aku suka. Apa pun tak apa. Itu ya. Dia tak nak bincang-bincang, tak nak. Dia dah habis dah. Dia punya jumlah patah perkataan dah habis dah. Orang perempuan balik ni nak cerita lagi pasal dia tak habis lagi. Stok banyak lagi. Itu pun dah cara dah cakap dengan TV cerita Korea ni. Tu kau nak tengok, apa jantan lagu ni tak boleh pakai langsung dengan TV, dia boleh bercakap. Tuan-tuan, subhanallah. Jadi, lagi banyak perkataan kita cakap, lagi banyak salah yang kita keluar. Apatah lagi bila salah tu berkait dengan orang lain. Susah. Tapi minta maaf. Oh, susah tuan minta maaf, insya-Allah. Dan kita yang mengaji pun susah nak maafkan orang. Apatah lagi orang yang jenis tak mengaji, lagi susah. Tapi tetap kena pergi minta maaf kat dia. Boleh? Tak mau nak anggut buat gaya. Tak tahu Ustaz nak buat mana. Imam Syafi'i kata, kalau benda tu spesifik, sebut spesifik. Ulama yang lain ada sebut, tak apalah boleh minta maaf secara umum supaya tak spesifik pun tak apa. Tapi sebagai ulama kata apa? Kena sebut apa yang kita buat kat dia. Masalah kan. Tak tahulah tuan-tuan. Kalau tak mau duduk dalam masalah ni, tak usah duduk buat. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda eloknya Islam seorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tak ada manfaat kat dia. Meninggalkan sesuatu yang tak ada manfaat kat dia. Ni yang kawan tu pergi menikah 2 hari tu ni, tu yang artis tu, pak ni yang kecoh habis satu Malaysia tu pasal apa? Termasuklah dekat Lostang ni. Dia balik marah kat lelaki dia. Ni lah orang lelaki. Lelaki dia pasal apa pula ni? Nikah siap-siap pergi menikah kat siang, pergi menikah kat siang. Kata pasal apa aku kena hari ni? Tak pasal lelaki dia kena. Tuan-tuan, rumah tangga dia biar pergi kat dia lah. Lelaki dia nak menikah sampai 4, biar pergi kat dia lah. Bukan lelaki kita. Orang lelaki kita ada masalah sikit.
Laki dia, pergi kat dia. Tu kesian lah ustaz tu dekat apa, seputeri ke putra apa benar saya pun tak tahu. Kesian lah kat dia, dia tu baiklah apa-apa mah. Tuan-tuan, nombor satu sekali, kita tak tahu pun cerita rumah tangga dia, betul-betul kita tak tahu. Tuan-tuan tahu tak isteri dia buat apa? Tuan-tuan tahu tak isteri dia kata apa kat suami dia? Tahu tak? Tak tahu, saya pun tak tahu. Tuan-tuan tahu tak suami dia kata apa kat isteri dia? Tak tahu, saya pun tak tahu. Bila kita tak tahu, boleh tak kita kata orang ni betul, orang ni salah, orang ni salah, orang ni betul? Tahu tak? Tak. Maka tuan-tuan tak payah duk kata. Pasal sagi kalau kita kata, kita telah menyebutkan sesuatu yang tak benar, dia tak kata, kita kata, kita jadi fitnah. Kalau kita cakap benda tu, percakapan kita tak diselesai pun masalah rumah tangga, tu jadi mengumpat. Dua-dua pun tak ada faedah. Habis tu, biar bigat dia lah Ustaz. Baik tuan pegang tasbih, semua Allah. Lagi bagus. Betul tak betul tu? Orang betul pula. Tak salah semua. Baik. Itu masalah yang keempat. Dan di antara cara yang lain untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita, sebab dosa kita, dosa kecil kita banyak. Dosa-dosa kita yang berselerap-selerap ni, yang tengok yang tu, yang sebut tadi, yang pegang yang tu berjalan ni, yang tak terhabis-habis ni, tuan-tuan, yang ni kita kena banyak melakukan kebaikan. Ittabi' sayyata hasanatan tamhuha. Kamu ikutilah kemaksiatan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan. Yang kebaikan ini akan mengampunkan dosa-dosa kita. Ni mai duduklah majlis ilmu, baguslah. Ish tuan-tuan, boleh mai ni hari ni penuh kerusi. Penuh kerusi. Berkerusi kosong jadi kat luar ni. Tuan-tuan salih Muhammad, tahu tak yang boleh mai ni? Ni bukan pasal kita nak mai. Ni bukan pasal saya yang mai. Pasal Allah yang gerakkan hati kita untuk mai. Ingat macam tu. Perjalanan hidup kita ni penuh dengan simpang liku, macam-macam kita lalui ni. Lah ni umur dah 40 tahun, umur dah 50 tahun, bahkan ada dengan kita umur kita dah 60 tahun. Allah nak jadikan kita ahli ilmi ni, teman talabul ilmi, penuntut ilmu ni, lah ni. Mungkin perjalanan kita ni berlaku waktu usia kita 20 tahun dulu ni. Waktu yang kita doa, ya Allah, bagilah ni kawan ni yang tadi sekali aku dekat you ni, yang putih sangat ni. Allah, kita punya putih tu sampai ada syadah tata. Putih ya Allah, bagilah dia berkenan kat aku ni ya Allah. Tahu tak yang main Minang kita siapa? Hitam. Minta putih dapat hitam. Sampai jiran sebelah rumah kita apa macam tik cicak. Tak ada lelaki lain kan ambil buat laptop lelaki yang. Dia tu jadi, tuan-tuan tahu tak? Kes tu jadi orang menuntut ilmu hari ni. Mai masjid mula. Agak kalau dapat yang putih tu apa idea yang kita pun tak tahu. Dia agak tiap hari besar malam ni apa. Faham ni? Ada yang minta posting sana, posting sini. Salih alaihi Muhammad. Bila dapat posting di mana-mana halau tu, mak dia kata apa? Awaklah yang hantar pi sampai Labuan sana tu. Hantar pi sampai Miri, Sarawak tu, sampai mana? Awaklah pi hantar jauh sangat ni. Tak tahulah mak dia hantar posting pun tu nak buat lagu mana, Sabak pi lah Sat. Tahu tak? Mak kita punya doa, ya Allah, kesianlah anak aku ni, awaklah jadi macam ni apa mak, susah hati bukan main. Tuan-tuan, pi kat sana, nu jumpa jodoh kat sana. Kes jumpa jodoh kat sana tu, lah ni jadi orang ustaz. Kes ustaz ni, duduk dalam majlis ilmu lah ni. Banyak benda lah hidup kita yang kita rasa macam tak kena dengan kita waktu tu. Hikmah dia mana? 10 tahun, 20 tahun akan datang. Faham tak ni? Dan semua jalan-jalan ini, jalan untuk ke syurga Allah. Nabi SAW sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak kepadanya kebaikan dunia dia, kebaikan akhirat dia, maka Allah akan faqihkan dia dengan agama. Duduk dalam majlis ilmu ni lah.
Idza marartum biriyadil jannah, idza mararta biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu mai lintas di satu tempat yang nama taman syurga, mai singgah duduk. Ma'atir jannah Rasulullah, apakah itu taman syurga Rasulullah? Adalah halaqatul dzikr, kumpulan yang duduk menuntut ilmu. Wa fi riwayatin ukhra, dalam satu riwayat lain, al majalisul aim, majlis-majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqal jannah. Siapa yang tempuh satu jalan untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah akan permudahkan jalan dia untuk masuk syurga Allah SWT. Nak masuk syurga, pahala banyak, dosa sikit, masuk syurga. Nak dapat pahala banyak, dosa sikit, kena buat amalan. Kena ada amal. Nak dapat amal, kena ada ilmu. Nak pastikan amal kita tu sah, diterima oleh Allah, satu, mesti tepat macam mana yang ditunjuk oleh Nabi. Satu lagi, mesti ikhlas kerana Allah. Nak dapat amalan tepat macam mana ditunjuk oleh Nabi dan ikhlas kerana Allah, kena ada ilmu. Nak dapat ilmu, kena mai duduk dalam majlis ilmu. Tu jalan dia nak masuk syurga Allah. Faham ni? Yang kedua, majlis ilmu dengan syurga Allah ni lagu mana? Pengampunan dosa. Duduk ni ramai-ramai, malaikat melebarkan sayap, sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian malaikat pula sebut-sebut nama dia. Ampunkan dia ni ya Allah, Allah maghfirlah, ya Allah ampun dosa dia, Allah warhamha, ya Allah engkau rahmatilah dia. Itulah malaikat duk sebut sampai tuan-tuan keluar lagi daripada majlis ni. Bila keluar saja malaikat naik bertemu dengan Allah. Allah tanya malaikat, mai mana ni? Mai daripada Sri Mentalon. Buat apa kat situ? Tu ada satu kelompok depa duduk dalam majlis zikir, menyebut-nyebut nama kamu, membaca, menyebut-nyebut, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Depa nak apa? Depa nak syurgamu ya Allah. Awak depa pernah tengok ke syurga aku? Depa tak pernah tengok syurgamu ya Allah. Kalau depa nak depa tengok syurga, depa nak apa lagi? Depa pasti nak minta perlindungan. Perlindungan daripada apa malaikat? Daripada nerakamu. Awak depa pernah tengok ke neraka aku? Depa tak pernah tengok ya Allah. Kalau depa pernah tengok neraka aku, apa depa nak? Depa pasti nak pengampunan ya Allah. Wahai malaikat, bersaksilah, seluruh dosa mereka aku ampunkan. Mana? Malaikat kata dekat Allah, ya Allah, ada seorang tu, dia bukan nak mai duduk dalam majlis, dia bukan plan nak mai situ pun. Dia mai singgah. Tak tahulah dia mai, ada apa ramai-ramai ni, masuk try tengok. Masuk tengok, Allah, majlis ilmu, nak patah balik. Nak keluar balik. Dah lalang duduk pi lasuk, duduk. Dia bukan nak mai mengaji pun ya Allah, dia ada mai sebab yang lain, dia ada. Tidak ada orang yang duduk di sisi orang yang mendapat manfaat, melainkan dia pun dapat manfaat juga. Dia juga dosanya diampunkan. Jadi duduk dalam ilmu ni Allah ampunkan dosa. Maka dengan pengampunan dosa ni mudah-mudahan kita akan masuk syurga Allah SWT. Tuan-tuan, yang ketiga, cara untuk jadi seorang muslimah yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT, menjaga kehormatan diri dia. Nabi SAW bersabda dalam mafhumnya, apabila seorang wanita itu solat 5 waktu. Tengok ni, tulis. Yang tak tulis apa Nabi SAW apa? Apabila seorang wanita itu, nombor 1, solat 5 waktu. Jaga 5 waktu. Yang kedua, puasa sebulan dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluannya. Yang keempat, taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga daripada pintu mana yang engkau sukai. Nombor 1, solat 5 waktu. Jaga semayang elok-elok. Nah, pesan kat anak-anak kita. Jaga semayang elok. Kita ni kadang-kadang tu suka blame orang. Ya Allah, kahwin dah lama dah, ya Allah, tak dapat anak lagi, ya Allah, bagilah anak. Oh, bangun tahajud weh. Bangun tahajud, ya Allah, bagilah aku anak, ya Allah, bangun tahajud. Banyak baca Quran weh, nanti Allah bagi anak. Bismillahirrahmanirrahim, baca Quran.
Baca Quran. Sedekah weh, sedekah banyak. Tahu-tahu mengandung. Bila mengandung, salat sama tuan, lepas tu bersalin. Lepas bersalin, tuan-tuan, Quran tak baca sampai putih susu. Tak putih susu. 2 tahun tak baca Quran. Semayang subuh pukul 8 pagi. Pasal apa semayang subuh lambat sangat ni? Anak kecil tidur lambat. Bukan takat dia tak pergi masjid, laki dia pun tak pergi masjid. Pasal apa lama tak buat si balung? Dapat anak kecil. Dah besar budak tu, dapat anak kecil pula. Dah besar pula, anak kecil lagi. Lepas tu besar pula, anak kecil lagi. Dah besar semua, cucu pula. Bila yang nak boleh kat tok dengan tok wan ni? Tak boleh. Duk gaduh dengan anak kecil tu. Anak kecil. Semayang lambat, anak kecil. Tak baca Quran, anak kecil. Tak sedekah, anak kecil. Berapa ramai orang tak sedekah pasal duk fikir anak dia. Tak sedekah. Saya nak beli susu. Saya nak beli baju. Saya nak beli ni. Sedekah. RM1 pun tak bagi. Betul tak saya cerita ni? Kalau budak tu boleh bercakap lah agak dia kata kat kita. Ayah aku pula yang kena. Hari tu minta sangat. Kita selalu bubuh salah tu atas dia, tuan-tuan. Padahal dia nikmat yang patut kita syukur. Bila Allah bagi nikmat, kita kena buat apa? Kita patut lagi dekat dengan Allah. Bukan nikmat menjauhkan kita daripada Allah. Tapi kita guna nikmat Allah, kita jauh daripada Allah. Salah. Nah, saya semangat. Semayang jaga semayang ni, tuan-tuan. Orang laki-laki dia kena pergi mayang kat masjid. Suruh laki kita mayang kat masjid. Tu saya kata orang perempuan mudah masuk syurga. Entah tak? Kita tak payah mayang kat masjid, kita mayang kat rumah. Orang perempuan afdal semayang kat rumah. Tapi dah laki dia tu dah tinggal 2 orang dah. Anak-anak semua duk besar, duk Kuala Lumpur belakang dah. Tinggal kita 2 orang dah. Kini kami muda kembali. Anak cucu semuanya dah pergi. Lah ni kami apa lagu yang dilala apa tak? Dia. Tuan-tuan, saya tinggal 2 orang dah. Laki bawa lah pergi masjid, naik 2 orang naik motor. Syok tuan-tuan. Tengok ni. Laki kita pergi masjid bawa kita tak? Siapa laki dia bawa pergi masjid? Siapa tak bawa masjid? Yang pada 2 tak angkat siapa? Tak ada laki. Pilah dua-dua. Dulu ingat zaman muda-muda lu, zaman naik motor 2 orang lu ni. Dua-dua duduk dalam bakul motor. Lah ni laki bawa pergi market je, tuan-tuan. Tu pun bukan cek kita kat belakang dah lah. Bunyi ayah suruh naik pun. Terus. Dia berasa macam mana? Prom jalan bi. Sampai rumah tengok bakul sayok tu ni. Bini kawan tu baru nak langkah naik, tuan-tuan. Jalan dah. Patah balik tengok duduk bersila. Tak mana tadi naik motor ni, duduk bersila tu. Aduh, mesra lah sikit. Tuan-tuan, Nabi SAW umur 50 lebih duduk lawan lari dengan bini dia. Dengan Sayyidina Aisyah kan. Lepas hijrah. Nabi hijrah, tuan-tuan sekalian. Nabi dah umur Nabi SAW 53 tahun. Nabi hijrah dah 50 lebih dah. Kita ambil lah sikit lagi, kata 3-4 tahun lepas pada tu. Ini 57 tahun, 55 tahun. Kan lagu tu lah. 55 tuan-tuan. Ajak, jom kita lawan lari dengan bini dah. Aisyah kata waktu tu aku masih kurus. Saya kata, jom lari. Lari, Aisyah menang. Waktu berapa lama lepas tu, kata Aisyah, Nabi ajak lagi. Waktu tu aku dah gemuk dah. Saya memang macam tu. Waktu baru kahwin kan kurus-kurus kan. Lah ni dia kecil sikit pada peti 3 pintu je. Tu tanda murah rezeki. Tanda Salih Muhammad. Kita apa? Waktu tu Nabi SAW menang. Nabi kata apa? Ini balas yang hari tu punya. Umur 50 lebih tuan-tuan, lewat lari lagi. Panggil isteri dia Humaira. Ya Aish, panggil isteri dia. Panggil panggilan-panggilan yang manja-manja kat isteri. Humaira ni maksud dia putih kemerah-merahan. Ni. Kalau dah kulit gelap tu salah panggil Humaira tu perli nama dia.
Mak kita lah dulu sayang lama-lama huruf A pun luruh dah tinggal ayang, lama-lama huruf Y pun luruh dah tinggal yang. Tinggal apa? Yang, lepas tu huruf Y luruh dah tinggal ang, bunyi mak pak ang untuk hang gitulah. Tuan-tuan tahu tak, di antara waktu paling best kita, momen di masjid tu tuan-tuan sekalian, tu waktu kita spend time dengan. Dulu kita duduk tengok TV sama-sama kan. Dulu hari Sabtu pukul 3 petang tengok cerita apa? Hindustan. Bawa lupa pula dah. Tengah lelaki bini cerita Hindustan. Kita spend time dengan suami kita, dengan pasangan kita ni depan TV. Anak-anak kita pun sama dulu. Belengkak kot kita ya, celah ketiak dah. Tak apa dah. Dah lah lelaki pakai seluar pendek. Ni bulu kaki macam bulu beruang. Buruk. Faham ni? Kita tu dulu macam tu dulu. Lah ni boleh buat macam tu. Lah ni boleh buat macam tu. Kalau kita muda, kita ada anak-anak kita pun tak heran kita dah. Mereka masing-masing dengan handphone seorang satu. Kita suami isteri pun masing-masing dengan handphone seorang satu. Jom abang kita tengok TV sama-sama. Hang dengan handphone aku, dengan handphone aku. Tak ada, momen tu kita tak ada dah. Tahu tak kita, tambah-tambah lagi bila kita dah tua, momen kita pergi masjid sama-sama, balik masjid sama-sama. Syok tuan-tuan. Petang-petang, bukan kerja, duduk pun pencen ke apa, duduk rumah. Sehari pukul 6 petang pergi menyangkui apa sikit-sikit petang. Sehari siap-siap nak maghrib, pakai baju, isteri pakai, suami pakai, sat motor, jom pergi masjid. Bro, pergi masjid. Sehari semayang jemaah, sehari dengar kuliah, sehari lepas kuliah balik. Subuh pun sama, pergi awal subuh. Tengok ni, lepas subuh balik pergi singgah dulu makan tu canai dua orang. Syok tuan-tuan. Macam tu buat tengok. Allah, ni dia berdarah dia seorang-seorang je lah. Jenis orang lelaki ni bukan jenis faham bahasa kan kadang-kadang. Orang lelaki memang pasal lagu tu, dia faham satu je. Tuan-tuan abang AA dia tak ADB, dia tak faham. Dia memang jenis tak faham ya. Terus ada ubah, memang dia pasal macam tu. Abang, saya teringinlah nak minum kopi orang Bancuh. Saya teringin nak minum kopi orang Bancuh. Kita ni duk hin suruh dia tolong Bancuh kat kita. Tak dia buat apa? Tunggu saat nak start motor pergi. Ni pergi mana ni? Pergi beli kopi. Kita betul sungguh tu lagi aku ni. Happy. Sekali dia beli kopi. Tak apalah dia beli kopi kat kedai biar dia lah. Bawa balik kopi. Dia kata lelaki bini aku nak minum kopi orang Bancuh. Excited ni, bagus sangat ni. Assalamualaikum Ustaz. Nah, kopi ni. Oh, sonok Lepas tu lagi bini dia buat. Saya pun tak kenapa. Orang kata minum kopi, belilah kuih ke apa ke sama ke, karipap ke apa. Takkanlah nak minum kopi. Ya Allah. Dia orang lelaki memang tak faham. Memang jenis tak faham. Hamba kopi-kopi lah. Dia pun dah sekali. Tak apalah. Esok ni, dia punya seronok dia nak bagi kat isteri dia. Isteri dia tak suruh. Dia pergi beli kopi. Dia ingat beli kopi, beli karipap sekali. Sebab isteri dia sebut karipap. Dia sebut yang lain, cok badak ke apa. Dia tengok isteri dia sebut karipap. Dia pergi beli karipap. Bawa balik kopi karipap. Sampai ke rumah. Apa-apa. Nah kopi. Tak dia kata apa? Tu siapa suruh beli tu? Aduh, tak kenal pula dah. Siapa tak kenal? Dia kata jam betul. Aduh, semalam dah saya selamat. Allah, tuan-tuan, pergi main kat masjid sama-sama. Tapi kalau kita suruh suami kita pergi masjid, tuan-tuan striker baju dia elok-elok, tuan-tuan striker kain plekat dia ni serban ni, buh elok-elok, gulung elok-elok, ayam kemas serban dia tu. Tak tu. Abang pergi main kat masjid. Tuan-tuan, dia pergi semayang kat masjid, setiap langkah dia Allah bagi pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat, kita dapat kat rumah. Sehari dia pergi semayang jemaah kat masjid, dia duduk dalam saf tu, dapat rapatkan saf, duduk saf paling hadapan, kita dapat pahala berjemaah walaupun kita
Faham ni? Bayangkan kalau suami kita tok siap masjid lah, tok suami kita ni Allah masih jadi apa lagi? Jadi muazzin kat masjid ke apa? Semua amalan yang dia buat tu, yang kita pemudahkan dia untuk buat, tuan-tuan sekalian, semua pahala kita dapat. Suruhlah suami kita pergi masjid. Suruh suami kita buat benda-benda kebaikan. Maka kita menumpang manfaat. Sebab tu saya sebut, orang perempuan ni duduk dalam rumah, lubuk pahala mata. Terus duduk fikir yang lain-lain lah. Lubuk pahala dia duduk dalam rumah ya. Ada budak-budak nak pergi sekolah pagi-pagi. Tuan-tuan pun panggil dia. Adik, Masad. Adik, pergi mana? Nak pergi sekolah lah, pakai baju sekolah. Takkan nak pergi karaoke kot, dia kata kita. Apa? Wajak semua hang ni. Dia kata, pakcik lah. Dia nampak pakai dia, tanya apa lagi? Nak pergi sekolah lah ni. Dia kata, Allah SWT nah RM2 habuan. Makan pagi lagi? Tak makan lagi. Nah ambil RM2 ni, saya pergi beli makan apa semua. Ni RM2 lagi untuk makan tengah hari. Terima kasih Encik Nah. Dia pergi sekolah, kita bagi dia makan. Kita dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Ada pula orang lalu pula tepi ni, pakcik nak pergi mana? Nak pergi kerja, nak pergi kebun. Pakcik nak ambil ni bekal sikit, kan? Pakcik ambil makan pagi. Dia nak pergi cari rezeki yang halal untuk keluarga dia. Kita bagi dia makan. Kita dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Dapat pahala. Tu yang kita duk buat tiap hari. Itulah yang kita duk buat tiap hari. Anak kita pergi sekolah, siapa siap makan kat dia? Baik, tak jawab. Bukan orang lain buat. Kita lah. Suami kita nak pergi kerja, siapa siap makan kat dia? Kita lah. Kan dia masak sendiri? Tak. Dia bangkit mayang subuh. Kita kalau suruh orang sembahyang, kita dapat pahala tak? Kita gerak dia mayang subuh, kita dapat pahala tak? Abang bangkitlah woi. Bukan takat abang kita, jiran sebelah punya abang pun bangkit, jiran sebelah sana pun bangkit sekali. Habis satu kampung bangkit dengan kita punya abang tu. Orang ramai dapat pahala hari tu. Lepas tu saya duk komplain lah muslimat. Tak payah komplain, Allah duk bagi pahala kat dia punya banyak. Tiap-tiap hari punya banyak pahala yang dia boleh dapat. Kalau tuan-tuan boleh nampak lah apa tuan-tuan buat. Tuan-tuan sapu sampah. Tu abuk-abuk kat rumah tu. Kalau kita tak sapu, siapa sapu? Tak ada siapa-siapa. Demit lah. Tuan-tuan, pahala tu, nampak sampah tu pahala kat kita. Tak pernah semayang tak? Allahu Akbar. Elok semayang tidak tak cicak kat depan kita. Kita pun kata, apalah Tok Cicak, apalah Tok Siak ni tak buat kerja, tak cicak tu kat sini. Bukan cerita Tok Siak pun tak mau ada cicak tu. Tu Allah nak bagi pahala kat kita untuk kita kutip tu. Pergi buang. Allah tak mau bagi kat jiran sebelah, Allah tak bagi kat orang tu, Allah tak mau bagi kat Tok Siak. Allah nak bagi pahala kutip sampah dalam rumah Allah tu kat kita. Bila kita duduk dalam rumah, ada je benda kat dalam rumah tu yang kotor, yang tak elok, tak usah komplain. Buat lillahi ta'ala, kerana Allah. Dah, Allah bagi pahala kat kita. Lagi banyak kerja, lagi banyak pahala Allah bagi kita. Tu suruh marah lelaki duduk lungguk seluar. Tu pun pesel orang lelaki juga. Dia kalau dia buka seluar tu, elok belengkak dua lubang tu. Kita pun geram. Abang, tu seluar tu. Sekejap lagi aku nak pakai balik. Dia kata, kalau satu tu betul lah nak pakai balik. Ni sampai dua, mana satu orang nak pakai balik. Satu lagi tu aku tak pakai dah. Aduh, jam betul kita. Aduh, macam kita dengan kain telekung lah. Kita dengan kain telekung, memang duduk atas jadah tu, duduk belingkak tu. Ini orang aja semayang. Masuk je waktu, serelung kaki, zeras, tarik, Allahu Akbar. Senang kan? Lepas semayang, zeras, turun, kelak. Allah, tuan-tuan sekalian semua. Terus aku komplain. Ni dua ujung kaki lelaki tu. Lelaki tu duduk tidur pukul 2 pagi. Dia tak boleh lena malam tu. Dia duduk bersila kat ujung kaki lelaki dia tu. Semua saya. Tahu tak penat ni. Lelaki lena bukan dengar. Dia luar perasaan je malam tu. Semua saya. Pagi bangkit anak sekolah saya. Tak pergi sekat ayam baju saya. Tak pergi abang kerja saya pergi hantar anak sekolah. Tak pergi saya masak. Tak pergi saya lipat baju. Tak pergi saya sidai baju. Dia senarai apa dia buat tu sehari tu. Laki dia lena. Dengar. Penat tahu tak? Apa? Tak ada apa. Laki dia terjaga. Tuan-tuan sekalian semua, Ahmad. Tersah. Tu lubuk pahala kita.
Itulah pahala yang Allah bagi kita. Laki kita pergi kerja, kita dapat pahala. Anak kita pergi sekolah, kita dapat pahala. Pakaian dia pakai. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Kita perelok pakaian anak kita pergi, dia dapat kecantikan yang dicintai oleh Allah. Itu kita punya pasai, kita punya punca. Pahala sampai ke kita. Anak-anak kita baca Quran, satu hari nanti dia baca Quran sehari satu muka. Kita dulu waktu dia kecil-kecil, kita lah pergi hantar dia pergi mengaji Quran, kita dapat pahala. Kalau tuan-tuan muslimat duduk depan saya ni, ada anak besar-besar yang tak payah dia jadi ulama'. Kalau jadi ulama' tu satu bonus kat dia. Kalau dia memadai untuk dia beramal dalam hidup dia sendiri pun, berapa banyak dah pahala yang kita boleh dapat tiap hari. Seorang perempuan tak payah komplain. Memang fitrah dia macam tu. Lah ni orang suka canggah fitrah tak? Lah ni bini pergi kerja, suami jadi house husband tu. Kan? Husband, janganlah tuan-tuan. Ni muslimat duduk depan saya ni. Pernah tak kita komplain kita basuh baju anak kita waktu kecil-kecil dulu? Biasa? Ada tak komplain? Ada tak? Mana ada? Pernah tak komplain pagi-pagi duduk masak untuk suami kita pergi kerja? Ada tak komplain? Ada tak ungkit? Sebut ada tak? Faham ke tak faham saya tanya ni? Ada tak? Tak. Pasal kita rasa apa? Tanggungjawab kita. Faham tak ni? Tapi kalau tuan-tuan kena pergi keluar kerja bayar nafkah kat suami, kena pergi cari kerja pasal suami kita tak kerja. Waktu suami kita tak kerja, kita terpaksa keluar pergi berniaga, dapat duit, kita kena beli baju pakaian kat anak, kita kena beli baju pakaian kat suami kita, kita kena beli makan. Kita komplain tak? Ada time kita penat, kita sebut tak? Sebut. Pasal apa? Sebab kita rasa tu bukan tanggungjawab kita. Apa yang jadilah ni, suami duduk di rumah jaga anak. Tuan-tuan tahu tak suami jaga anak macam mana? Kalau tuan-tuan pergi keluar kursus 2 hari, pampers yang sama dia pakai 2 hari boleh jadi kan? Balik ni pampers kat lutut, pula tu jalan macam Donald Duck. Mak, balik pampers kat lutut. Berapa yang jadi kat anakku ni? Kelas Muhammad. Ada lelaki. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 3 minit pertama. Ni. Lepas 5 minit, la ilaha illallah, la ilaha. Lepas 2 minit, tak lena-lena lagi kau suka. Tuan-tuan, lelaki-lelaki gitulah. Fitrah Allah jadi. Orang perempuan, Salih Muhammad, Allah bagi fitrah penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Sebab tu dia sabar, tidak. Dia sabar dalam urusan dia. Orang lelaki kan sabar. Anak sikit jaga dah. Dia ni, orang perempuan tak sabar. Orang lelaki sabar. Lena. Hang bunyilah meraung ke, hang tungging ke apa. Tuan-tuan, fitrah. Orang lelaki suruh pergi sidai baju. Jangan tuan-tuan. Orang lelaki sidai baju ni, Allah, jatuh meniarap maruah dia. Kalau lelaki tuan-tuan ada kawan-kawan dia pula pergi ambil video pula, dia pergi ambil tu, tengah duduk sidai baju tu, habislah sebulan tak jumpa kawan, cerita dia. Tahu pasal apa akhirnya jadi ungkit-mengungkit? Pasal masing-masing buat benda yang bercanggah dengan fitrah. Saya lah yang sedia baju, kata suami. Saya pisuak anak tu. Saya yang masak. Saya. Pasal apa komplain? Pasal itu bukan fitrah dia. Pasal apa? Saya lah yang keluar duit. Saya yang pergi cari duit. Saya yang penat lelah keluar tiap hari. Pasal apa dia komplain? Pasal itu bukan fitrah dia. Jadi jangan duk menyanggah fitrah. Yang pertama, solat 5 waktu jaga. Yang kedua, puasa. Jaga. Ni nak masuk Ramadan pula dah ni. Ni bulan Rajab ni. Yang mana tak ganti puasa, ganti balik. Cepat. Nah, jangan duk biasa dengan banyak fidyah. Jangan duk biasa sampai terlepas. Jangan duk biasa macam tu. Dah lah, cukup-cukup lah kita lu. Nah, panggil-panggil kita dulu-dulu ni sudah-sudah lah. Belajar-belajar lah, bersungguh-sungguh sikit. Bersungguh-sungguh sikit untuk kita ni jaga puasa kita. Dan lepas pada tu, puasa sunat. Tapi dalam bab puasa sunat memang boleh kat orang perempuan. Yang ni saya memang tabik springnya. Orang lelaki-lelaki jangan tak boleh harap kali dengan aku sekali. Tunggu orang lelaki-lelaki dengan puasa sunat, janganlah. Abang, esok 1 Rejab. Dah betul. Saya panggil 1 Rejab. Abang, esok kita puasa abang. Abang, koma sat kawan tu. Abang, esok kita puasa lah. InsyaAllah. Puji teruk. Dia malam tu dia fikir alasan apa aku nak bagi kat bini aku. Dia tidur ke ni, ya Allah, macam ni. Bangkit sok terkejut. Abang bangkit. Itulah, lupa. Ada janji dengan kawan ni. Aku tu lah. Tu lagi kita aku tu.
Kalau dia boleh puasa tu macam tak makan 3 bulan. Tengah hari tu buat teruk tu. Awak hang nampak teruk ni, puasa. Hari tiba-tiba puasa, bini suruh. Saja aku puasa sunat hari ni kerana bini suruh. Aduh, subhanallah. Yang berikutnya, yang ketiga, tuan-tuan, jaga maruah. Jaga maruah. Jaga kemaluan. Kita kena duk fikir. Tak pernah duk jadi lah ni tuan-tuan, subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Teruknya keadaan masyarakat kita lah ni. Sampai ke tahap dia ada swinger, tahu swinger. La haula wala quwwata illa billah. Kotlah orang ustaz tak tahu swinger ni apa. Dalam masyarakat Melayu Islam, dia ada suami, dia ada isteri. Orang ni ada suami, ada orang ni ada isteri. Mereka boleh exchange isteri dan suami masing-masing. Ni bukan cerita dekat Amerika, dia bukan cerita kat luar negara. Ni cerita kat ni tempat kita ni. Tukar, suka sama suka. Mereka boleh check in satu hotel, ada bilik, malam ni yang tidur ni, malam esok tidur ni. Dia panggil swinger lah ni. Orang dah tak nak maruah cerita kat orang. Faham ni? Isteri kerja, reta isteri dia, reta suami dia, isteri dia nak pergi kerja ni dengan orang lain, balik dengan orang lain. Abang, saya balik lambat sikit ni lah. Siapa? Nak pergi tengok wayang saya dengan kawan-kawan pejabat. Siapa? Tuan-tuan, ni pergi kerja ni dengan siapa? Pergi dengan kawan pejabat ni. Tu dia naik kereta siapa tu? Kawan dia tanya, jiran sebelah. Oh, tu kawan pejabat dia. Laki-laki tu. Laki tu. Oh, okey. Tak ada apa. Kawan pejabat dia bukan apa. Boleh tak boleh tu? Tak boleh. Ni. Anak perempuan dia lagi dahsyat. Kerja. Hari ni balik naik kereta Beza. Esok naik kereta Myvi. Lusa naik Proton Wira. Lepas tu naik kereta apa? Lagi teruk anak dia. Grab. Nampak lambat pick up. Yang tu tak teruk lah. Yang tu bukan tukar pasangan, tu tukar kereta Grab je. Tuan-tuan dan saudara Muhammad, orang dah tak ada maruah dan orang dah rasa okey dengan suasana tersebut. Jaga maruah diri dan jaga maruah keluarga. Benda yang duduk dalam rumah tangga jangan cerita ke orang. Jangan cerita ke orang. Dia tak puas hati dengan suami dia, cerita kat mak dia. Mak, suami saya ni gini. Mak dia kata apa? Itulah, aku duk kata dulu. Tak usah duk Dr. Rusdi tu hang tak mau. Anak Kasim Selamat dia juga. Contoh. Tu dah saya mana. Sagi mak dia tu cerita kat ayah dia. Dia kata tak salah, baby kat depa lah, rumah tangga depa. Tak puas hati mak dia. Mak dia bercerita pula kat mak menakan dia. Mak kata, itulah depa lu waktu duduk tengok memang depa ni masalah pada awal lagi. Mak menakan pula cerita kat mak menakan dia. Mak menakan pula bercerita kat Mak Long dia. Mak Long cerita no. Depa ni yang tak siap bercerita kat mak dia tu, sagi okey ya. Lama mana perkelahian lelaki bini apa lama? Satnya. Betul tak ni? Mana drag lama-lama? Tak ada lah. Sudahlah, abang minta maaf lah. Macam tu lah. Maaf. Sudahlah. Tu sudah besar-besar lah. Macam tu lah abang ni. Nah, pokong. Okey. Pokong tu selesai lah masalah. Masalah rumah tangga sekejap ya. Tapi start kita cerita kat orang, benda tu akan sampai lagi. Kita dah selesai kat sini, kat atas nak tak selesai lagi. Yang cerita kat orang, jangan tulis masalah rumah tangga dalam Facebook. Tolonglah. Jangan tulis kat media sosial. Jangan tulis. Kalau nak, pi cari orang yang mampu selesaikan masalah rumah tangga kita. Pi, siapa yang boleh selesaikan? Pi menghadap dua orang, jangan menghadap seorang-seorang. Jangan seorang-seorang. Kena dengar dua-dua pihak kan. Dalam masalah rumah tangga kena dengar dua pihak kan. Ramai orang duk mesej saya, tanya masalah rumah tangga. Ustaz, suami saya kan buat macam tu, buat macam ni, buat macam tu, buat macam ni. Macam mana Ustaz? Apa hukum dia Ustaz? Apa yang tindakan saya kena buat Ustaz? Saya suruh pergi mana? Pergi jabat agama. Pasal saya dengar pada dia, saya tak dengar pada suami dia. Kena dengar dua-dua belah pihak. Dan pergi jumpa qadhi, pergi selesai masalah. Yang tuan-tuan tak mau,
Tuan-tuan, jangan piduk cerita kat seorang. Jangan cerita kat Facebook. Macam tu lah, kita faham lah kita ni siapa. Awak dah ingat dia tu bagus sangat. Bukan baru duduk dengan aku, dah 5 tahun dah kahwin ni. Apa semua. Dia luah benda tu kat dalam Facebook. Geng-geng kat bawah tu semua. Tak apa, orang jantan semua lagu tu. Laki aku seorang je baik. Seorang tu tulis. Mana? Seorang lagi tu dia apa ni? Tak apa, aku sokong, jangan risau. Buatlah, hampir jumpa ni. Hampir minta cerai lah laki jantan tu. Tak guna seduit apa semua. Pekat-pekat duk komen. Semua support dia. Hari dia bercerai, kawan ni seorang pun tak ada. Betul ni? Hari dia susah, awak ingat kawan-kawan dia yang semua sokong-sokong, semua nak tolong dia. Semua nak nak pekat bagi bantuan seorang sikit, seorang 100 jaga setiap bulan. Betul tuan-tuan? Tak ada. Selesai cara elok. Jangan keluarkan masalah dalam rumah tangga kita kepada orang lain. Jangan cerita buruknya suami kita tu pada orang lain. Jangan cerita buruk kita pun pada orang lain. Waktu PKP dulu tuan-tuan, dia ada satu grup dia, masak tak jadi apa hari ni. Allah masya-Allah tuan-tuan. Kisahnya berpunca ada suami-suami, geng-geng suami nak cuba masak. Dah duduk di rumah, tak ada kerti nak buat apa. Baju kelawak bini dia pakai. Lepas tu dia cuba nak masak. Bila masak tak jadi, si isteri ni pergi ambil gambar buah dalam grup tu. Pekat kata lah macam-macam. Wawi kata macam-macam. Tuan-tuan, maruah dia. Dia tu usahalah takat mana yang dia reti nak masak untuk keluarga dia. Walaupun dia tak reti. Mana tak reti? Saya pun sama tuan, bukan reti masak, makan reti lah. Adalah benda-benda menu-menu yang saya pandai masak. Antaranya contohnya macam rebus telur. Jerah ayak, itu saya reti lah. Yang lain-lain itu saya tak reti. Tapi kadang-kadang sungguh nak buat. Tapi apa dia buat? Isteri dia cerita buruk dia dekat masyarakat. Dan suami dia tertawakan oleh orang. Faham tak ni? Maruah. Jaga maruah diri, jaga maruah suami. Hatta orang nak masuk rumah kita pun minta izin pada suami. Tak pasal apa? Maruah. Tak kira dia siapa. Suami kita tak ada di rumah. Tu ada orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leha, bila sampai? Lah baru sampai lah ni. Siapa sepupu kita? Mai pada Johor mana tu? Masuk. Boleh tak bagi masuk begitu? Boleh tak ni? Ni saya tanya ni. Macam duk buat nampak gaya ni. Boleh tak? Tak boleh oh. Kena buat apa nak? Telefon suami lu. Abang ni Leha mai. Leha mana? Leha duk Johor tu. Oh sepupu. Boleh masuk? Tak boleh. Pasal apa tak boleh masuk? Jangan masuk tu. Tahu pasal apa? Ada maruah dia kat alam tu yang dia nak jaga mungkin. Dia duk fikir beli ayak dia kotok ke. Dia duk fikir apa semua. Jenis tuan-tuan sekalian, jenis longgok merata baju tu pun satu hal. Macam kita sebut tadi. Dia seluar dalam, duk gantung tepi-tepi tu. Tu adalah favourite dia tu yang berlubang belakang tu. Tu tempat duduk dia. Dia jaga. Tuan-tuan, sebab tu minta izin tu pada suami. Ada benda dia, ada maruah dia yang dia nak pelihara, yang dia nak jaga. Sebab tu minta izin dulu. Allahumma salli alaihi wasallam tuan-tuan. Baik, kemudian yang berikutnya salli alaihi Muhammad dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam syurga daripada mana pintu sahaja yang engkau sukai. Yang berikutnya yang keempat, cara untuk seorang itu masuk syurga Allah SWT, kita berhenti pukul 11.30. Boleh kot lah? Boleh ni? Kan nak berhenti lah ni kan? Taat dan menyenangkan suami. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, maukah aku ceritakan kepada kamu tentang sebaik-baik perbendaharaan ataupun perhiasan? Maukah aku beritahu kepada kamu sebaik-baik perhiasan seorang lelaki? Iaitu isteri salihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya, dan bila dia pergi dia akan menjaga dirinya. Ni ciri isteri solehah. Yang pertama, bila dipandang menyenangkan hati suami. Tuan-tuan muslimat, berhias-hias,
cantik tubuh badan bukan untuk orang lain. Ni nak keluar pergi rumah, sejam kena beritahu awal. Sejam tak cukup, 2 jam. Jangan last minute, jom kita pergi ni. No. Jenis-jenis tak boleh. Kalau nak bagi tahu kat saya, nak ajak keluar, minimum 2 jam sebelum kita keluar baru boleh. Pasal apa? Nak bersiap. Hari wanita, bila hari wanita? Berapa bulan hari wanita? Dah 10 tahun ni? Oh, orang ni hari wanita pun tak tahu hari wanita bila ni. Saya tengok hari wanita berapa bulan lah saya. Berapa bulan? Apa? Hari wanita 8 hari bulan Mac, International Women's Day. Betul kan? Tak tahu, saya pun tengok kat sini. Hari wanita sedunia 8 hari bulan Mac. Oh, baru kita tahu, pun sebut saya tahu. Sepatutnya tuan-tuan, dia 6 hari bulan Mac sepatutnya. Lepas tu pasal apa dia tukar jadi 8 hari bulan? Pasal lambat siap. Lambat siap tukar ber-8 dah. Hari laki-laki tahu hari laki-laki. Hari laki-laki memang tak ada terus. Tahu pasal apa? Tarikh lahir dia pun dia tak ingat. Itu orang lelaki. Aduh, kalau dia balik-balik rumah sekali bini tanya, abang hari ni hari apa? Abang puai. Hari ni hari apa pula? Hari Rabu dia kata. Rabu apa? Hari ni hari ulang tahun. Ulang tahun apa? Oh sudah. Orang lelaki dia bukan ingat. Orang perempuan boleh ingat tau. Abang ingat tak? Pada 7 hari bulan Februari, jam 9.30 pagi, tahun 1987. Mana kita nak ingat? Orang lelaki-lelaki ni dia suka apa tuan-tuan? Dia benda-benda tak penting, dia delete ni. Dia bukan dekat delete, dia clear bin sekali. Bin tu clear semua sekali. Dia tak penting ingat. Tuan-tuan, saya Muhammad, bersiap untuk suami. Sungguh, dah bukan tunggu muda, tua pun sama. Bersiap untuk suami. Bagi suami balik rumah tu tengok kita senang hati dia. Ni balik-balik tuan-tuan dengan bau belacang, dengan kulit udang duk tang ni, dengan bawang duk tang ni. Dengan baju kelawak tu, kalau sebut nama dia terbayang baju kelawak tu . Saya pun tak tahu syok mana baju kelawak tu pun saya tak tahu dah tuan-tuan, dia pakai tak aircon. Ni sampai benda kau cucuk pakai baju kelawak lagi. Kak bagi cucuk tu, yang mana? Allah terawang pula dah ni. Terawang bendora. Dan Nabi Muhammad. Faham? Cuba berhias. Balik ubah tengok kali ni. Ni balik kuliah ni. Laki kita tak ada. Sekali balik rumah lu, balik dengan mandi apa semua, bawa keluar balik tu. Yang apa ni kita punya lipstick tahu berapa lu pakai dulu, dah lama dah tak pakai. Punggah store tu tengok ada lagi lipstick tu dia pakai. Tonyo lipstick bedak foundation lah, apa mascara lah ni, traffic light lah ni. Buatlah kan, rambut pi sikat rambut lah apa semua. Ni. Boleh tak warnakan rambut? Kita uban kan? Kalau suami kita nak, kita warnakan untuk suami kita. Bagi nampak macam orang muda balik lah. Dia bukan nak tengok sangat, tapi dia tak mau nak menyusahkan kita. Tak apa tu, lubuk pahala kita kat depan tu. Bubuh inai balik rambut lah apa semua. Inai, jangan bubuh yang merah tu, terkejut dia sikit. Bubuh yang warna macam coklat kehitaman sikit, coklat sikit tu. Sebelum letak betul. Lepas tu letak ni apa semua, insya-Allah cantik. Lepas tu pakai baju bapa lah. Cakap lah baju bapa. Tuan-tuan. Lepas tu tunggu, dengar bunyi motor balik tu. Dong CDI, motor lama tu. Dong balik. Balik tuan-tuan standby kat pintu. Sandak elok kat pintu macam tu. Ni. Dia buka. Abang kolon ni. Meninggal terus orang tu. Jesai dia. Berhiaslah tuan-tuan.
Cuba berhias tu. Minyak wangi yang kita pakai, minyak wangi yang kita pakai ialah minyak wangi yang sedap pada dia, bukan sedap pada kita. Pergi beli minyak wangi yang dia sedap kat dia, sebab dia nak cium bau kita. Ni kata, ambil ustaz perempuan je ustaz, orang lelaki-lelaki lagu mana? Sama lah orang lelaki pun. Orang lelaki berhiaslah untuk suami dia. Nak berhias kat siapa? Dia gulung kain pelikat macam apa? Kain pelikat tu lah saya pun tak faham lah tuan-tuan. Ustaz, dia kata ustaz, kain pelikat tu dia sungguh ni dah perak dah kat belakang ni. Asal duduk je perak. Perak. Dia suruh cek ustaz, dia sayang sungguh lah kain pelikat tu lah. Allah. Tuan-tuan, itulah pakaian kita nak tengok. Lepas tu tengok, saya nak tok baju. Ni perut ni. Perut ni. Dah macam mengandung 9 bulan dah ustaz. Ni kata, sabar lama. Mengandung 9 bulan je. Abang 9 tahun dah. Tak beranak-beranak lagi, dia kata. Cuba jaga. Isteri jaga badan untuk suami. Suami jaga badan untuk isteri. Itu lubuk pahala dia. Faham ni? Lubuk pahala dia. Bukan maksud dekat, tak apalah dekat luar, kailah nak tak bagi nampak muka pucat sangat, boleh bedak sikit, pakai baju elok sikit. Memang nak elok kita represent agama kita. Tapi di rumah, suami berhias untuk isteri, isteri berhias untuk suami. Cuba ubah bagi jadi macam tu. Barulah keluarga jadi macam spend time sama-sama. Ambil waktu dengan isteri. Sekali-sekali pergi jalan, pergi mana-mana. Ada tidur sebut I love you tidur. Tidur. Abang. Tak ada abang lah, Tok Wan hang. Tok Wan hang, ya. I love you. Oh, sabar. Esok kita pergi klinik. Dua saat ada telefon nak dah hampa balik kah? Aku nampak macam mak hampa ni tak lama lagi dah ni. Banyak benda lah hidup kita yang kita tinggal, tuan-tuan tak nak? Nah. Allahumma salli alaihi. Kita bila kita ada anak, kita dah start ada anak, kita dah mula distance diri kita pada suami kita. Kita perasan benda tu. Suami kita ni tuan-tuan, dia masih nak sentuh. Dia masih memerlukan sentuhan dan dia sendiri nak menyentuh isteri dia. Kita yang create gap tu dengan dia. Start ada anak, kita ambil anak-anak kita tidur sekali dalam bilik. Nak masuk ke bilik suami bilik isteri ni, Islam ajak kalau nak masuk lepas zuhur, nak masuk sebelum zuhur kena minta izin. Lepas isyak kena minta izin. Itu kalau anak yang belum baligh. Anak yang dah baligh, yang dah besar, setiap waktu nak masuk bilik mak ayah kena minta izin. Anak kita minta izin tak? Kita tak ajak macam tu. Bahkan kita buat apa? Kita ambil anak kita tidur dalam bilik. Bukan takat tidur dalam bilik, tidur celah. Dah seorang dah turun ni. 2 orang dah makin jauh. 3 orang, ayah tidur bawah, mak tidur atas dengan dah 3 anak. Tentu kita create distance tu. Kita yang create distance tu. Maka ubah balik. Lepas tu Islam ajak asingkan tempat tidur. Umur 10 tahun asing tempat tidur, lelaki perempuan asing tempat tidur. Islam ajak. Kita tak ikut. Orang putih lagi ikut. Orang putih bila dapat anak, depa buat satu bilik khas untuk anak dia. Betul ni? Depa letak macam walkie-talkie lah, apa semua, letak CCTV, boleh tengok budak tu menangis lagi, depa pergi pujuk-pujuk bagi lena. Daripada kecil depa train macam tu. Depa jaga hubungan suami isteri. Lepas tu kita tengok tua-tua pergi bercuti, pegang tangan lagi jalan tepi pantai. Dia masih lagi create untuk pasal apa? Pasal kita rasa macam ada anak habis dah. Suami ni macam dah secondary, anak-anak tu keutamaan. Tuan-tuan. Maka itulah jadi rosak rumah tangga kita jadi macam tu. Maka bina balik hubungan ni. Biar suami pandang kita, biar suami nampak kita tu dia menarik perhatian dia. Kita tengok suami kita pun menarik perhatian. Suami kita ni, kita duk gunting rambut muslimat. Pergi gunting rambut minta izin suami tak? Minta izin suami tak gunting rambut? Wajib minta izin suami nak gunting rambut. Bukan boleh pergi duk gunting rambut tak tahu lah. Sebab ni mahkota kita untuk dia. Orang lain bukan boleh duk tengok. Dia suka macam mana? Ish, abang berkenal lah kalau rambut mah ni warna hijau. Saya try tengok. Ibu tengok. Try tengok.
Tak berkenan pula kita tukar warna biru pula mah. Contoh. Buat hias diri kita untuk suami. Tuan-tuan, sebab kita nak, Nabi kata apa? Nabi kata perhiasan seorang wanita salih alaihi Muhammad yang salihah ini bila dipandang menyenangkan hati suaminya. Kemudian bila diperintah dia mentaatinya. Bila suruh buat apa, taatlah. Nak buat kopi Zat. Waktu ni lah nak minta. Tadi tak mau minta. Bila tuan-tuan dia nak minta waktu tu. Satu hari dia tak ada, tu teringat kat dia. Bunyi tidak. Tidak. Ngerah. Nak ni. Hei, sumbat dia. Ya, tak tahu. Satu hari tak bunyi dah, senyap. Meninggal dah orang tua tu. Tuan-tuan. Lepas tu tengok karipap, teringat dia. Tengok pelikat, teringat dia. Awak yang tengok karipap, teringat dia. Ustaz, karipap ni lah dia tercekik mati hari tu, Ustaz. Dia teringin karipap, saya bagi dia makan, tercekik mati dia, Ustaz. Allah SWT. Waktu duk ada, hargai dia. Saya selalu sebut, dia kata, momen kita dengan suami dan isteri kita tu bukan panjang mana sebenarnya. Cuba tuan-tuan kira balik calculate time. Yang macam isteri-isteri YB, isteri apa ni, lagilah tak ada nak jumpa suami. Tengok-tengok makin gemuk, tengok-tengok makin gemuk, makan tak berhenti. People tu makan, people ni makan. Dia makin besar lah lagi aku ni, dia kata. Tuan-tuan, jarang-jarang jumpa. Waktu yang ada tu, tuan-tuan hargai waktu tu sebaik-baiknya. Elakkan daripada benda-benda yang mencetuskan perbincangan untuk bawa perbalahan. Tak mau. Ni momen, ada berapa jam yang dengan dia? Berapa jam dengan dia? Appreciate waktu tu elok. Waktu tu lah nak khidmat, waktu tu lah nak senyum, waktu tu lah nak buat baik, waktu tu nak sikat rambut. Sikat rambut dia. Tuan-tuan, saya selamat. Tuan-tuan tahu tak siapa sikat rambut Nabi SAW? Isteri dia, Aisyah. Bahkan Nabi i'tiqaf dalam masjid pun, Nabi tak keluar masjid. Nabi suar kepala dia kot tingkap. Aisyah duduk luar tingkap, sikat rambut Nabi SAW. Ustaz, saya nak sikat jana lagi saya, Ustaz, rambut pun tak ada. Taklah buatlah apa-apa. Nabi SAW mandi dengan isteri dia, mandi satu bekas, satu bejana. Tuan-tuan, kita nak buat tak gamak lah kot. Tak gamak lah kalau nak buat, tak gamak. Tapi maksud kemesraan, buat balik. Saya sebut lagi sekali ni, appreciate the moment. Hargai waktu tu. Banyak benda nak cari salah, kita boleh cari salah, tuan-tuan. Betul tak ni? Nak cari salah dia, berlambak salah dia ada, kita boleh cari. Salah kita pun berlambak kalau dia nak cari. Tapi cuba tak payah cari salah. Cuba cari benda baik. Maka kita akan duduk dalam kebaikan. Kita kena jadi mata lebah. Mata lebah ni lagu mana? Mata lebah ni dia cari bunga walaupun duduk dalam kawasan kotor. Dia tengok ada bunga. Jangan cari mata lalat. Mata lalat ni apa? Dia cari taik je walaupun duduk dalam kebun bunga. Jadi insya-Allah itulah berapa benda yang tuan-tuan sekalian kita boleh saya cuma bincang pada hari ini. Saya ingat banyak benda lah cover. Kalau saya ingat tuan-tuan catat tu mau 83 muka surat tuan-tuan tulis tu. Walaupun macam tadi saya sebut bukan baca pun. Tapi paling tidak kalau tak ingat banyak-banyak sikitlah, insya-Allah apa yang kita boleh buat ialah kita menghargai pasangan hidup kita, kita berusaha sebaiknya untuk jadi orang yang terbaik, elakkan daripada perbuatan maksiat, taat pada perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Insya-Allah kita sama-sama doakan semua yang ada dalam dewan ni semuanya akan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Jadi ahli syurga Allah, jadi penghulu bidadari syurga. Dan insya-Allah duduk berdamping dengan suami kita dan berdamping dengan Nabi SAW nanti di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar itu aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Soalan Ustaz Nur, kalau boleh, ada soalan, kalau ada soalan kita akan paskan mikrofon untuk kita luangkan lagi 10 minit. Kalau ada? Ada.
soalan Ustaz. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan untuk saya. Macam mana jikalau seperti Ustaz cerita sebentar tadi pasal moment with mak ayah. Tapi kalau macam mana kalau parents tu tidak berkefahaman. Dia maksud saya tak selalu bersama. Macam nak anak dia tu nak bagi mak ayah dia selalu bersama. Terima kasih Ustaz. Peranan seorang anak maksudnya. Ya. Bila dia duduk dalam rumah, dia tengok mak ayah dia macam selalu tak sefahaman. Selalu macam itulah. Nah, selalu ada benda yang tak kena, bergaduh macam. Correct me if I'm wrong. Betul kan? Ya. Okay. Apa yang kita kena buat? Yang pertamanya tuan-tuan, seorang anak cuba elakkan sedaya upaya daripada kita interfere ataupun kita panggil apa? Kita apa? Cuba nak masuk campur masalah rumah tangga ibu dan ayah. Ibu ayah kita ni dia ada Allahumma salli ala Muhammad, masalah depa masing-masing. Macam mana kalau kita berkeluarga, kita pun ada masalah kita. Dan kita pun sama juga, kita mengharapkan anak-anak kita tak interfere, tak campur tangan dalam masalah rumah tangga kita. Sebab bagi kita, mungkin anak kita tak akan faham jiwa seorang ayah. Dan mungkin kita juga tak akan, seorang ibu, anak kita tak akan faham jiwa seorang ibu. Maka sedaya upayanya, apa-apa masalah yang terkait dengan hubungan urusan rumah tangga ibu dan ayah kita tu, kita cuba untuk jangan masuk campur. Yang kedua, apa yang kita boleh buat? Jangan kaitkan urusan rumah tangga mereka tu untuk kita bagi mereka baik-baik. Contoh macam kalau ayah kita katalah dalam cerita tu dia ada hubungan dengan orang lain ke, dia ada apa, ataupun suami kita, mak kita ni dia garang sangat apa semua. Tak payah kita duk campur, tak payah duk sebut tentang perangai ayah kita ataupun perangai mak kita, tetapi buat sesuatu supaya mereka baik, untuk buat apa-apa saja. Contoh macam kita initiate, kita buat satu, ajak mereka untuk makan sekali ataupun buat aktiviti sekali, pergi bercuti sekali, apa-apa. Yang jangan duk sebut tentang masalah-masalah yang mereka hadapi. Itu dia antara benda yang kita boleh buat. Yang ketiga, doakan mereka. Doakan mereka. Doa anak yang ikhlas. Tak duk harap doa orang. Ustaz tolong doa Ustaz keluarga saya. Dia ustaz tu belum tentu kenal dengan mak ayah kita siapa, dan belum tentu dia sampai tahap ikhlas dia. Tapi yang ikhlas duduk kat siapa? Anak yang duk tengok mak ayah nak jadi baik ni. Sedih hati saya Ustaz, saya susah hati Ustaz, saya tak tahu nak buat macam mana Ustaz, tapi saya tak mau mak ayah saya bercerai Ustaz. Ya Allah, tolong satukan hati-hati mereka. Tu doa ikhlas seorang anak tu. Kata Nabi saya, idza mata ibnu adam in qata amali illa thalath, bila mati sejak anak maka terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Sedekatan jariyah, al-ilmu tafa'u bih, awalin soleh yang yad'ulah. Yang 3, doa anak yang soleh mendoakan tu. Doa. Ini paling tidak 3 benda yang saya boleh nasihat. Mudah-mudahan apa saya yang berlaku, mudah Allah permudahkan insya-Allah. Wallahu a'lam. Boleh ya? Okey, ada lagi ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Datuk Puan, Ustaz. Soalan saya berkaitan dengan istidraj. Apa makna istidraj yang sebenarnya, Ustaz? Yeah. Kemudian kami wanita ni pun diuji dengan istidraj. Macam mana nak menghadapi istidraj tu supaya syurga tu milik kami, milik kita lah. Ya. Yeah. Yang kedua, saya sebagai seorang guru, hampir hari ini saya sudah fikir sama saya nak murid saya, macam mana saya nak tolong dia. Isu dia ialah ayah dia meninggal, kemudian mak dia kahwin lain. Dia tak suka dengan suami mak dia tu, pak diri dia. Jadi sekarang dia duduk seorang-seorang di rumah. Ya. Tak datang sekolah lah. Jadi sebulan datang sehari, 2 hari gitu. Macam kemarin datang, kena tangkap pula kes rokok, vape dan sebagainya. Saya dah
Nak tolong dia tu macam mana Ustaz? Saya nak nasihat dia macam mana? Dah cuba nasihat dah tapi macam tu juga. Saya kata kamu ikutlah mak kamu ajak. Tapi saya rasa macam tak betul ya. Buat tahu jawapan saya tu. Jadi ikut ada jawapan Ustaz yang boleh bantu saya. Dan kes pelajar saya ni banyak yang macam ni. Kesian dekat mereka. Mak ayah masalah, anak pun akan jadi masalah. Betul tu. Ustaz nak? Jadi tak tahulah nak ambil balik rumah ke? Macam mana? Tak tahu. Moga-moga Allah bagi jalan untuk bantu dia. Semayang ni memang dah Ustaz kesian. Ya, betul lah. Baik, masih cikgu. Soalan pertama saya istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni ialah ujian Allah Ta'ala bentuk nikmat dengan tujuan menjauhkan diri dia daripada Allah. Allah bagi dia nikmat, tapi nikmat tu sebagai ujian dekat dia yang bukan mendekatkan tapi menjauhkan dia daripada Allah. Macam kita sebut tadi ni, dapat anak, tapi anak tu jadi menyebabkan dia jauh. Dapat rezeki dulu meniaga sikit-sikit, kecil-kecil, rajin pergi masjid, rajin dia buat ibadat. Tapi bila meniaga makin maju, dia pun buka restoran dan meniaga maju dah, masjid pun dah tak pergi dah, semayang pun dah kurang dah, jemaah pun dah dapat dah, kadang-kadang terlepas semayang. Itu menunjukkan dia sedang diuji dengan istidraj. Masalah dia ialah bila kita berhadapan dengan istidraj, kita tak rasa tu satu musibah. Kalau sakit, kita tahu musibah. Kalau hilang, kita tahu musibah. Tapi dengan nikmat, kita tak rasa tu musibah. Alhamdulillah Ustaz, berniaga saya makin maju Ustaz. Alhamdulillah ni syukur Allah bagi rezeki. Tapi masjid tak pergi dah. Tapi sembahyang dah. Sembahyang sunat tak dan buat dah. Itu menunjukkan dia sedang diuji oleh Allah. Maka nak buat macam mana tuan-tuan sekalian? Salih Muhammad. Nombor satu sekali, nak elak diri atas nikmat yang kita dapat, syukur dulu. Syukur ni tahu tak? Syukur ni maksud apa? Syukur ni maksud tanda penghargaan kepada yang memberi. Macam kita bila ada orang bagi kat kita, Ustaz saya tengok skrin handphone Ustaz ni crack dah lah, pecah contoh. Memang pecah pun. Ada skrin dia tu lah, bukan skrin dia tu cover dia tu. Kata Ustaz nak ambil lah iPhone 14 satu kat saya. Dia bagi iPhone 14 contoh, mana tahu korang nak bagi. Ni. Bila saya dapat, saya kata apa kat dia? Terima kasihlah sebab bagi. Tengok ni. Bila kita tak ada, tiba-tiba ada orang Salih Samad, Allah Samad, Ustaz Allah Samad, kesian tengok Ustaz nah ni saya bagi kat Ustaz ni. Kita kata apa kat dia? Terima kasihlah sebab bagi. Pasal apa kita ucap terima kasih kat dia? Sebab kita menghargai pemberian dia dekat kita dan kita mengiktiraf dia sebagai pemberi. Kalau kita tiba-tiba dapat, kita apa? Oh, ni aku lah yang usaha ni. Ini semua daripada kebijaksanaan aku ni. Ini semua daripada ilmu yang aku ada ni. Maka aku dapat benda aku dapat. Waktu tu dia telah memutuskan hubungan dia dengan si pemberi. Maka tu dia tak ada perkataan dia nama syukur. Dia tak perlu nak kata alhamdulillah. Pasal apa? Pasal dia rasa ni semua atas usaha dia. Demikian yang disebut oleh Qarun. Qarun sebut itu surah Qasas. Dia kata ni semua atas ilmu yang aku ada. Maka nak keluarkan kita daripada duk letak bahawa semua benda ni mai atas usaha kita, letak perkataan syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Yang kedua kita kena ingat, bila kita dapat nikmat, tanda istidraj kita makin jauh. Tanda istidraj, ni nikmat kita dapat ni. Ni nikmat ke istidraj ni? Ni berkat ke istidraj ni? Tengok hubungan kita dengan Allah lepas kita dapat nikmat tu. Berubah tak? Dulu sembahyang subuh macam mana? Okey lagi tak? Okey lagi. Mudah-mudahan dia berkat. Dulu sembahyang sunat qabliyah subuh buat tak? Buat. Lah ni dapat bisnes ni, buat tak lagi? Oh tak sempat buat dah. Istidraj. Dulu baca Quran dah tak? Dan satu buku surat. Lepas dapat nikmat ni baca Quran tak? Tak dah baca Quran dah. Istidraj. Mata nak buat macam mana? Perbetul balik. Buat balik apa yang kita telah tinggalkan waktu kita sebelum dapat nikmat tu. Boleh faham tuan-tuan? Masya-Allah. Tu mudah-mudahan jadi panduan kat kita. Yang keduanya, ingat, seorang ibu, seorang anak dia tak akan terlepas daripada hubungan dia dengan seorang ibu walau macam mana keadaan ibu tu. Macam mana pun keadaan ibu tu. Ibu tu maksiat, ibu tu buat apa-apa benda sekalipun, dia buatlah hidup dia, dia tetap ibu kita. Dan kita tetap kena khidmat dekat dia. Kita tetap kena menjaga adab dengan dia. Kita tetap kena berlaku ihsan dengan hidup dia. Walau apa sahaja keadaan dia. Ada ibu yang melacurkan diri, dia tetap ibu dia.
Dia tak akan berubah, tak boleh berubah. Majikan boleh berubah, kenderaan boleh berubah, apa banyak benda boleh berubah, tapi antara yang tak boleh berubah ialah mak dan ayah kita. Buruk lagu mana pun dia, itulah mak kita. Buruk lagu mana pun dia, itulah ayah kita. Bila mak buat satu keputusan untuk kahwin dengan orang lain, itu keputusan dia buat untuk menghalalkan apa perbuatan dia. Maka kalau seorang ibu yang melakukan maksiat pun kita wajib taat, apatah lagi seorang ibu yang melakukan benda yang baik. Dia berkahwin, dia tak suka, nak buat macam mana? Mak dia suka. Yang nak jadi suami itu kepada suami mak dia, bukan suami dia. Maksudnya apa? Nasihat tetap kena taat, tetap macam itulah keadaan. Nasihat kita macam itulah kot. Nasihat kita jangan menambah distance. Contoh macam cikgu kata, "Cikgu Ustaz, saya ambil dia duduk dengan saya lah." Bila kita ambil dia duduk dengan kita, apa yang akan berlaku? Kita menambah lagi jurang di antara dia dengan mak dia dan dengan keluarga dia. Tak patut, sedangkan dia ada keluarga. Apa yang kita boleh buat, mungkin kita bercakap dengan ibu dia, atau bercakap dengan dia balik, atau membuat satu, wallahu alam, cuma dekatkan balik dan fahamkan dia balik dengan tanggungjawab dia kepada ibu dia. Macam tu lah kot cikgu lah. Saya pun tak tahu, teratur je lah, wallahu alam. Okay. Ada soalan lagi? Satu soalan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada satu soalan. Mana dia tu? Oh, okey. Muslim ada Muslim. Okey. Tadi bila Ustaz sebut pasal jaga hubungan antara suami isteri tu, saya terlintas satu keadaan yang kita, macam mana kita nak letak diri kita bila situasi dia macam ni, Ustaz. Kalau banyak yang antara contoh Ustaz buat tadi, bila pasangan yang dah berumur kan, kita ambil salah dalam satu situasi tu, salah seorang mungkin kesihatan dah tak inilah, dah jadi mungkin keadaan fizikal tak sempurna ataupun lupa-lupa apa macam tu. Jadi normalnya pasangan dia mungkin akan rasa sedikit tertekan lah kot dengan situasi tu bila berlaku ada kesilapan ke apa kan. Dan tekanan tu membuatkan kadang-kadang yang pasangan tadi ni cakap tu niat nak tegur, tapi teguran tu mungkin dengan situasi membuatkan agak kasar. Jadi pasangan yang tak sihat tadi ni, dia tak terima sebagai teguran, tapi dia terasa hati dengan teguran tu. Jadi nak minta Ustaz ulas sikit situasi itu dan macam mana kita nak harmonikan situasi itu. Antara masalah yang yang dihadapi oleh pasangan berkeluarga ni ialah antara ni ialah penyakit lah, sakit. Bila sakit memang dia ujian besar. Kalau mak ayah sakit, ujian pada anak-anak. Bila isteri sakit, ujian pada suami. Bila suami sakit, ujian pada isteri. Tapi kita kena ingat tu juga jalan Allah nak bagi pahala. Seorang pernah ditanya, Salih Muhammad, kalau dalam keluarga dia suruh senarai semua ahli keluarga dia, senarai semua ahli keluarga dia, dia pun senarai semua ahli keluarga dia. Kita, kalau kamu tak ada apa-apa, tak ada apa dah, kamu pilih 5 orang daripada ni, siapa yang kamu nak yang akan bersama dengan kamu? Dia pun pilih mak dia, ayah dia, anak dia, isteri dia, apa semua. Lepas tu potong lagi, tinggal 3 orang, potong lagi 2 orang, dia buang. Dan tinggal 2 orang, anak dengan isteri. Waktu kamu tak ada siapa-siapa, tak ada apa-apa, siapa yang kamu harap akan bersama dengan kamu? Kalau tuan-tuan nak buah siapa? Anak ke suami? Suami ke anak ke isteri? Dia potong anak dia, dia tinggal isteri dia. Sebab sebenarnya yang akan bersusah payah dengan kita bukan anak-anak kita. Bukan. Dan tuan-tuan jangan harap pun anak-anak kita akan susah payah dengan kita. Sebab dia ada keluarga dia. Dia akan ada keluarga dia. Dan dia kena utamakan keluarga dia. Dia ada isteri dia, dia kena bagi nafkah ke isteri dia. Dia kena jaga anak-anak dia, kena jaga cucu dia, bahkan kalau dia ada nanti. Kita ni dah jadi secondary dah. Faham tak tuan-tuan? Maka siapa yang betul-betul duduk dengan kita? Suami kita ataupun isteri kita. Itulah. Maka waktu ni tuan-tuan, sebab tu balik pada pegangan agama yang kuat. Bila seorang isteri dia faham, dia sedang berkhidmat untuk suami yang sedang sakit dan ada pahala yang Allah nak bagi. Sabar.
Seorang suami, Ustaz Muhammad, berhadapan dengan seorang isteri yang sakit. Allah sedang bagi pahala kat dia. Sabar. So kalau rasa macam tak larat nak jaga suami, ikut suami, sehari dia sakit apa, bagi dia menikah lain. Allah, salah statement pula Ustaz. Tu kongsi bukan jaga seorang sikit. Contoh, tak ada lah tuan-tuan. Tak lah, maksudnya tu peluang Allah sedang bagi kita. Cumanya tuan-tuan, macam ditanya Ustaz tadi, kalau kita bukan niat nak cakap pun, bukan nak tengking pun Ustaz, tapi orang sakit ni macam tu dia sensitif. Mak ayah kita pun sama. Kita punya bagi makan, dia duduk dengan kita, belilah apa tiap-tiap hari. Mak terangi apa hari ni? Mak terangi nasi lemak. Pergi beli nasi lemak, tak sedap nasi lemak hang ni. Mak terangi apa ni? Mak terangi waktu canai. Pergi beli canai, beli nasi lemak, bagi waktu canai. Keras waktu canai hang ni. Lepas tu mai lah abang kita ke adik kita ni mai sekali-sekali. Pergi beli nasi lemak macam nasi lemak kita beli itulah. Pergi beli lemak. Sedap nasi lemak hang beli ni, bukan macam hang tu. Kecil hati kita ni, ya Allah, tak macam mana. Sabar bilah Ustaz. Sabar tu lubuk pahala kita Allah tengah bagi. Tuan-tuan, dia terasa hati, dia tak terasa hati, bukan urusan kita. Urusan kita ialah untuk khidmat dan bagi yang terbaik kat dia. Kadang-kadang tegur, abang janganlah pakai macam ni, tak elok sangat ni, orang duk main lagi nampak. Hang tu memang semua tak kenal dengan aku. Terasa kecil. Pasal apa? Pasal dia tengah sakit. Orang sakit memang macam tu. Betul tak tuan-tuan? Maka salah berdosa tak kita ni? Tak, kita tak berdosa. Kita bukan maksud macam tu pun. Ni. Habis tu dia berdosa kata, mudah-mudahan Allah ampun dosa dia. Orang sakit ni sensitif. Betul tuan-tuan? Sakat kita yang menjaga orang sakit kena banyak sabar. Banyak sabar. Ingat Allah nak bagi pahala. Kalau ada mak ayah kita sakit, biar kita jaga. Biar kita jaga. Tuan-tuan. Orang tua-tua ni, tahu dia macam apa? Dia macam bola sepak. Ada orang tua-tua, dia macam bola sepak. Tahu bola sepak macam mana? Pekat lawan passing bola, pum, sepak betul. Pekat sepak, pum, sepak ni. Tahu tujuan nak hantar pergi mana? Hantar pergi gol. Seorang skor dia, pum, masuk gol. Lega, meninggal dah orang tua ni. Ada orang, Salih Muhammad, dia bola keranjang, tu bola keranjang. Passing sana, passing sini, passing sana, passing sini, pekat lawan passing. Hang pula lah, aku pun tak larat nak jaga dah. Berapa hari dah duduk dengan aku ni. Hang pula jaga ni. Aku ni kerja apa semua ni. Passing ni, passing ni. Yang mak ayah kita harap tahu apa? Dia jadi bola rugby. Tahu bola rugby? Pekat berebut nak peluk. Pekat berebut nak ambil bola tu, pekat berebut nak peluk. Tu, yang tu lah yang dia harap. Kita lah bagi jadi pemain rugby tu. Ni, biar waktu dia meninggal ke, dia tak ada apakah, kita last khidmat kat dia. Orang nak kata apa ke kita, biar pilih orang yang jarang-jarang sekali main, memang nampak kita semua tak elok belakang. Betul tak ni? Biar pilih tuan-tuan. Yang paling tak, kita khidmat dekat orang yang sakit. Mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam.